Nak slow kot ni. Tu boleh dah. Okey. Nak kena tekan record ke dia dah record dah tu? Dia dah record dah Ya. Dah. Dah record. Okey. Okey, nampak skrin saya tak? Nampak skrin saya? Nampak. Okey, nampak tak benda ni? Ini confirm sekarang dah record dah Dah record dah tu. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Minta maaf pasal macam tadi saya kata saya buat kelas walaupun kita cuti hari ni. Tapi pandangkan malah alhamdulillah malah nak ganti-gantilah kita orang hampa pun duduk dekat asrama tu, semua kat asrama kan? Ya, dekat asrama. Ada yang duduk di rumah? Tak ada. Asrama. Okey, kalau semua duduk di asrama, daripada kamu buat tarik mata, baik kita tengok tajuk 10. Okey, saya nak bincang tajuk 10 ni pasal apa? Pasal tajuk 10 ni tajuk yang penting untuk tugasan kamu, iaitu ulasan, resensi dan kritikan. Pasal tugasan kamu yang bawa markah yang banyak tu adalah untuk kritikan. Kamu akan mengkritik satu artikel yang akan disediakan oleh Tuan Haji Fauzi nanti, dan kamu akan tengok apakah perkara-perkara yang kamu akan kritik. Nanti kita akan tengok satu-satu. Okey, tajuk 10, ulasan, resensi dan kritikan. Okey, kita tengok antara benda-benda yang kita nak cerita dalam tajuk 10 ini. Kita akan mengulas pelbagai genre, genre penulisan, jenis-jenis penulisan. Yang kedua, kita akan menilai ataupun menulis kritikan terhadap satu isu. Apa dia maksud menulis kritikan terhadap satu isu? Yang ketiga, kita akan mengulas resensi buku akademik dan buku akademik. Dan yang keempat, menulis resensi karya kreatif. Nanti benda-benda ni nanti kita akan bincangkan lebih lanjut dalam PowerPoint yang seterusnya. Okey, kita tengok. Mengulas pelbagai genre penulisan. Dalam tajuk 10 ni, kita akan didedahkan dengan kaedah macam mana cara kita nak mengulas pelbagai genre. Setiap genre ni yang ada ni, kita tak boleh buat ulasan dalam keadaan yang sama, dalam bentuk yang sama, dalam mood yang sama. Setiap genre cara ulasan dia berbeza, cara kita kritik berbeza. Tapi cumanya nanti tugasan kita akan lebih fokus kepada mengkritik ataupun mengulas artikel-artikel yang lebih berbentuk ilmiah, berbentuk ilmiah formal. Bukanlah kita nak kritik cerpen ke, kita nak kritik novel ke, kita nak kritik penulisan-penulisan yang umum ke, tak. Kita akan lebih mengkritik penulisan-penulisan yang formal. Okey? Kita tengok apa yang maksud mengulas bagai genre penulisan. Mengulas ni maksud memberi tafsiran atau menerangkan secara lanjut pendapat dan sebagainya berkaitan dengan suatu. Membuat komentar, mengomen atau mengupas dan mentafsir. Ini bukan definisi saya, tapi definisi yang diberi oleh Kamus Dewan yang diterbitkan pada tahun 1996. Manakala genre pula merupakan kategori atau jenis karya. Dia macam filem lah. Buku dan filem ni sama. Dia ada genre komedi, dia ada genre suspense, misteri, science fiction, itu genre, jenis-jenis karya. Yang ketiga, penulisan didefinisikan sebagai perihal. Perihal atau kegiatan menulis ataupun mengarang. Wacana ini adalah salah satu bentuk disiplin dalam satu-satu penulisan. Jadi, wacana dan penulisan ni kita tak boleh pisahkan. Okey? Oleh itu, mengulas pelbagai genre penulisan adalah yang mana kita merupakan satu aktiviti untuk memberi tafsiran atau membuat komentar mengenai penulisan pelbagai kategori karya. Macam saya kata tadi, karya ni ada macam-macam kategori, ada macam-macam
genre dan sebagainya. Nanti kita akan tengok satu persatu tentang mana yang kita boleh tengok, nanti kita akan tengok dan kita huraikan. Okey, jenis-jenis genre penulisan. Ini adalah laman web yang kalau kamu nak tengok jenis-jenis genre, kamu klik aja kat situ. Nanti saya dah upload kita punya PowerPoint presentation ni dekat kita punya Google Classroom. Kalau kamu nak tengok secara lebih detail, kamu klik aja dekat pautan ni. So dia akan bawa kamu melancong ke tempat lain. Okey, apa dia genre? Genre ni apa dia? Genre ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu genre dalam fiction, satu lagi genre dalam non-fiction. Kalau yang fiction tu apa dia? Kamu tengok kat situ, folklore ada, realistik ada, historical ada, fantasy, mystery, science fiction, drama dan sebagainya. Kalau yang non-fiction, dia yang informational. Informational text, yang formal text, biografi, speech, persuasive writing, autobiography, essay. Kita ada formal text, kita tengok macam-macam. Semua ini adalah contoh-contoh genre-genre penulisan. Dia bagi kepada dua, satu fiction dan satu lagi bukan fiction. Yang kita akan buat kritikan nanti adalah genre non-fiction genre. Di peringkat kamu ni tak boleh dah lah nak buat nak buat Allahumma salli ala sallim. Nak buat kritikan berkaitan dengan artikel-artikel ataupun bahan-bahan yang fiction. Fiction ni bagi budak-budak sekolah menengah. Kamu dah di peringkat pengajian IPT ni, kamu kena buat non-fiction punya material. Tak boleh lagi fiction punya material. Okey, ini adalah antara contoh-contoh reading genres. Ini gambar ni saya cari dalam Google aja, gambar-gambar ni. So dalam Google ada banyak maklumat-maklumat berkaitan dengan genres ni. Kita tengok biografi. Apa dia biografi? Biografi ni dia ada dua biografi dan satu lagi autobiografi. Dia benda yang berbeza. Biografi dan autobiografi ni benda yang sama tapi cara penulisannya berbeza. Okey, biografi apa dia? A story about a person. Cerita berkaitan dengan seseorang tapi ditulis oleh orang lain. Bukan dia sendiri tulis. Tapi kalau autobiografi ni sama juga, a story about a person, cerita mengaitkan orang tapi orang tu sendiri menulis. Ni lebih kepada macam dia short sendirilah. Dia tulis pengalaman dia, travelodge macam travelodge. Dia pergi berjalan mana-mana, dia cerita perjalanan dia macam ni dan sebagainya. Dia cerita sendiri pengalaman hidup dia. Dia cerita sendiri berkaitan dengan kehidupan dia. Autobiografi dia tulis sendiri. Kalau biografi orang lain tulis untuk dia. Ni lebih jujur lah pada saya. Yang ni lebih jujur. Tapi kebanyakan penulis-penulis biografi ni adalah penulis-penulis upahan. Penulis-penulis upahan. Orang yang banyak duit, dia tak pandai menulis dan dia upah orang untuk menulis buku yang berkaitan dengan biografi, berkaitan dengan dia. Ini contohnya macam pemimpin-pemimpin tertinggi negara kita lah. Kalau kamu tengok setiap Perdana Menteri yang ada kat negara kita akan ada satu biografi yang ditulis oleh orang lain bagi pihak Perdana Menteri tersebut. Dan kebanyakan biografi ini dia akan cerita daripada dia kecil, daripada dia lahir, dia cerita latar belakang keluarga dan sebagainya. Okey, yang keduanya poetry. Poetry apa dia? Dia macam poetry ni macam apa? Poetry ni apa nak kata? Kita nak terjemahkan apa poetry ni? Apa dia? Poetry apa dia? Respon. Macam poem tu. Poem betul lah, tapi dalam bahasa Melayu kita apa? Sastra ni dia poetry macam syair, sajak kan, pantun. Sajak. Dia poetry ni benda-benda macam tu. Kita nak menyuarakan perasaan kita. Contoh sajak pasal persaraan, sajak pasal kemerdekaan, sajak pasal kematian, sajak pasal kehidupan, sajak pasal alam sekitar. Ni cerita-cerita dia kata apa? Response of thought and feeling. Dia kata response of thought and feeling. Dia kata thought and feeling perasaan kita, pemikiran kita cerita dalam bentuk yang syair, sajak, pantun dan sebagainya. Kalau informational ni buku-buku biasalah, provide facts about variety of topics.
buku-buku yang umum lah. Dia ada traditional literature. Nanti kamu tengoklah benda-benda ni secara detail, kamu pergi tengok sendiri ataupun kamu baca sendiri. Ini reading genres ni tak ada berkaitan dengan kita punya kritikan nanti. Ni saja nak memperkenalkan kepada kamu jenis-jenis bahan bacaan, genre-genre bahan bacaan. Science fiction, macam cerita Star Trek, cerita Star Trek, itu ada science fiction. Okey, saya nak tanya kamu, kalau cerita Lord of the Ring, cerita apa? Lord of the Ring, genre apa? Fantasi ya, Lord of the Ring, fantasi. Dia science fiction ni lebih kepada Space 1999 kalau dulu. Star Wars, Star Trek. Lagi apa lagi? Science fiction lagi apa lagi? Science fiction. Ada apa-apa lagi yang kamu rasa kamu nak tambah? Tak ada. Sengap. Okey, tak apa. Yang seterusnya adalah fantasi. Fantasi ni yang tadi kita cerita tadi, fantasi, cerita Lord of the Rings, satu lagi Harry Potter, itu ada cerita-cerita hayalan. Benda tu tak ada pun, tapi ada orang yang mampu berhayal sampai ke tahap cerita tu. Lepas tu cerita realistic fiction. Realistic fiction ni apa dia? Realistic fiction apa dia? Tak ada. Tak ada respon. Tak ada line ke tak dapat ni? Benda yang direka tapi logik. Benda yang direka Yang wujud dalam kehidupan. dia boleh berlaku dalam kehidupan. Pandai kamu translate dia punya penerangan tu. Okey, yang seterusnya misteri. Misteri biasalah, cerita-cerita misteri dan sebagainya. Dan yang akhir sekali historical fiction. Benda yang saya tanya. Historical fiction ni pula cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya cerita Lieutenant Adnan, Lieutenant Adnan, Tok Janggut dan sebagainya. Itu adalah antara contoh-contoh. Bukit Kepong. Bukit Kepong Lieutenant Adnan bukan. Bukan. Bukit Kepong. Sorry. Yusof Aslam, Bukit Kepong. Okey, itu adalah antara 8-10 contoh genre yang kita boleh tengok. Lepas tu kita tengok pula jenis-jenis penulisan. Jenis-jenis penulisan ni antaranya yang pertama adalah penulisan expository writing. Expose, kita nak exposekan sesuatu benda. Penulisan expository merupakan satu bentuk penulisan yang biasa. Anda dapat melihat penulisan sebegini dalam penulisan penyelidikan, penulisan ilmiah dan penulisan tesis. Pasal apa? Pasal mereka nak mendedahkan dapatan-dapatan yang mereka dapat semasa dalam proses mereka mengkaji. Contohnya kamu buat nanti kamu akan buat AR, research ataupun kajian-kajian yang umum ke. Lepas tu kamu akan buat laporan atas kamu punya kajian. Kamu akan buat laporan atas kamu punya research tu. Jadi apa pasal kamu buat penulisan tu? Apa pasal kamu buat laporan tu? Tujuan dia adalah kamu nak exposekan dapatan-dapatan kamu daripada kajian kamu. Kamu nak dedahkan kepada khalayak umum berkaitan dengan dapatan kamu, berkaitan dengan kajian tindakan kamu. Berjaya ke tak berjaya. Dan selalunya dapatan kita berjaya lah. Yang ketiga, tujuan utama penulisan jurnal ini adalah untuk menerangkan kepada khalayak tentang satu topik yang tertentu. Ini kalau kata sampai ke peringkat PhD, dia cuba nak membongkar ataupun mencipta satu ilmu baru. PhD ni dia sampai satu tahap dia mencipta satu ilmu baru yang tak ada lagi, yang tak wujud lagi. Jadi dia buat satu ilmu baru dan dia dia perkenalkan ilmu tersebut dalam kajian dia dan dia menulis laporan dan dia bentangkan laporan dan dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian itu didedahkan. Jadi ini adalah penulisan-penulisan expository. Biografi juga adalah satu lagi penulisan expository. Pasal apa? Dia menceritakan pengalaman kehidupan dia daripada kecil sampai dia besar, sampai dia mati, sampai dia berjaya. Bukan semua orang tahu. Contohnya kalau kita tengok Bonsu, ni contoh-contoh ni Bonsu.
seorang usahawan yang berjaya dalam bidang pemotoran di Malaysia. X5. Siapa? X5. X-File. Sekali lagi. Tak ada punca. X-File tadi apa dia? Ni motor dia tu kan? EX5. EX5. Ah. Honda EX5. Saya dengar X-File. X-File tu misteri ya. Misteri X-File. Okey, motor dia, satu motor. Dia daripada orang yang tak ada duit. Cumanya dia bernasib baik diperkenalkan dengan satu produk motosikal Honda dan dia bawa masuk Honda dan dia yang perkenalkan Honda di Malaysia. Jadi kalau Honda dekat Malaysia ni kita akan sinonim dengan nama Honda Bonsue. Honda Bonsue. Lepas tu kalau kita tengok yang kedua, ni orang yang daripada orang yang miskin tapi dia boleh berusaha jadi kaya. Kita tengok yang keduanya, kita tengok Lim Gotong. Gotong ni siapa dia? Lim Gotong siapa dia? Lim Gotong siapa dia? Oi, takkan tak ada siapa tahu Lim Gotong siapa? Lim Gotong siapa dia? Tak tahu Business. Memang businessman. Tapi siapa dia? Hampa ni kalau tak tahu Lim Gotong siapa dia, teruk lah. Lim saya tahu. Siapa? Genting Island. Lim Gotong ni Genting Island. Dia owner Genting Island tu. Owner. Ya Allah, nak sebut owner pun tergeliat lidah. Hampa pergi Genting Island duk main sejuk-sejuk sana, hampa tak tahu siapa owner dia. Itu antara usahawan ataupun bisnes. Lepas tu siapa dia yang Kedah ni? Said apa? Said. Alamak, orang ambil gambar selalu dekat Al-Bukhari. Ya, orang ambil gambar kat masjid dia, Said Mokhtar Al-Bukhari. Said Mokhtar Al-Bukhari ni juga kalau kita tengok dia bukan orang kaya juga, daripada orang yang biasa-biasa. Dia mula dengan usahawan beras, lepas tu dia jadi berjaya. Sekarang ni dia antara one of billionaire yang ada dekat Malaysia yang daripada orang yang biasa-biasa. Lepas tu seorang lagi Tan Sri Azman. Tan Sri Azman dia buka dia perkenalkan bank, dia buat bank, dia tubuhkan satu bank, Tan Sri Azman ni. Jadi itu dia buat satu biografi, dia cerita balik, dia expose balik siapa diri dia yang sebenar. Botak Chin, siapa tak kenal Botak Chin? Hampa tahu Botak Chin siapa? Botak Chin. Bentong Kali, Botak Chin, Chimpeng. Itu antara nama-nama besar. Biasa dengar tapi tak kenal sangat. Chimpeng ni, hampa tahulah Chimpeng ni bapa komunis Melaya. Chimpeng ni bapa komunis Melaya. Lepas tu kalau Bentong Kali ni dan Botak Chin ni adalah dua nama penjenayah yang paling Gangster. penjenayah gangster yang paling ternama lah. Botak Paling Chin on mati di tali gantung. Bentong Kali mati di hujung senjata api, kena tembak mati. Macam mana saya tahu? Pasal saya bacalah dia punya biografi dia. Ada orang tulis pasal kisah Bentong Kali, orang tulis kisah pasal berkaitan dengan Botak Chin. Ada lagi Tengku Abdul Rahman contohnya. Kita tak payah ceritalah ni tokoh-tokoh politik ni, mesti akan ada orang tulis berkaitan dengan tokoh politik. Walaupun dia tak banyak menyumbang kepada negara, tapi akan ada orang yang akan tulis biografi kepada pemimpin politik. Jadi penulisan-penulisan ini merupakan penulisan-penulisan yang kita panggil sebagai penulisan expository. Pendedahan, kita mendedahkan, kita membongkar satu-satu maklumat yang mungkin orang lain tak tahu, tapi dengan membaca kita tahu Tengku Abdul Rahman, kehidupan Tengku Abdul Rahman kan. Daripada orang tak tahu, kita boleh tahu. Okey, seterusnya yang kedua, penulisan untuk komunikasi ataupun writing to communication. Penulisan untuk berkomunikasi merupakan bentuk penulisan awal sejak wujudnya manusia. Macam kita sekarang ni, communication writing ni sekarang ni kita buat tiap-tiap hari. Cuma sekarang ni bentuk kita punya writing dah sangat hancur, huru-hara. Ia menjadi cara biasa untuk berkomunikasi sebelum wujudnya internet dan email. Contohnya penulisan krofon, maksudnya generate email, surat,
WhatsApp, WeChat, apa lagi? Tweet. Dulu sebelum ada email, sebelum ada WhatsApp dan sebagainya, sebelum ada IT ni, kita menggunakan surat. Itu sebab zaman sekolah dulu kita belajar surat kiriman. Surat kiriman ada dua jenis. Satu surat rasmi dan satu lagi surat tidak rasmi. Dalam SPM dia akan tanyalah, sila tulis satu surat rasmi kepada sebuah syarikat untuk meminta bantuan ataupun derma. Jadi kita tulis. Format dia tak sama. Antara surat rasmi dan surat tidak rasmi, formatnya tidak sama. Itu dulu. Zaman-zaman dulu. Tapi sekarang ni kita dah tak gunakan surat yang kita post. Jadi kita gunakan surat dan kita email. Kita email surat itu, dan kalau kita dengan kawan-kawan ni kita banyak menulis dengan menggunakan WhatsApp. WhatsApp ke, kita gunakan Telegram dan sebagainya. Dan disebabkan oleh wujudnya teknologi-teknologi terkini ni, apa yang berlaku ialah remaja sekarang ni cara berkomunikasi mereka dah berubah. Cara berkomunikasi mereka dah tak sama macam kelompok-kelompok macam saya yang lahir tahun 69, 70, 80 ke bawah lah. Yang saya tahun 80 ke bawah, mereka bernasib baik pasal mereka merasa zaman-zaman benda-benda ni. Dan mereka punya bahasa lebih cantik lagi lah sebenarnya berbanding dengan kumpulan ataupun golongan-golongan remaja sekarang, termasuklah kamu, golongan-golongan kamu yang lahir dengan komputer dan sebagainya, dan lahir pula ada pula WhatsApp. Kamu baca dalam bahasa-bahasa yang kamu gunakan dalam WhatsApp. Kalau ikut wacana, bahasa WhatsApp tu memang wacana yang paling lekeh sekali lah. Wacana yang paling lekeh sekali, paling rendah martabatnya. Okey, berbeza daripada bentuk penulisan biasa, ia ditulis dengan menggunakan ganti nama diri. Saya, aku, kami, hamba. Kalau surat rasmi dulu kita gunakan ke hadapan adinda, kekanda, kita panggil abang, ayahanda, ke hadapan bonda, ibonda, ayahanda. Kita punya bahasa kita tu bahasa persuratan. Itu kita tak tengok lagi surat-surat yang dikirimkan oleh Sultan Melaka kepada kerajaan negara Cina, Sultan Melaka kepada kerajaan Pasai dan sebagainya. Lagi bahasa dia tu lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat, dia punya bunga bahasa tu sangat-sangat dahsyat. Okey. Seterusnya yang ketiga kita tengoklah penulisan naratif. Naratif ni apa? Normal writing. Kita tulis sonok kita menulis sonok. Contohnya kita tulis dalam kita punya diary, kita tulis diary kita. Itu naratif lah tu. Kita tulis hari ni aku buat apa, hari ni pukul berapa, bulan pertama, Januari, Februari, diary kita tulis penuh lah. Setiap masa, setiap jam, setiap saat kita tulis apa yang kita buat hari ni, apa yang kita buat hari ni. Masuk bulan ketiga kita langkau, bulan keempat, bulan 10, 11, 12 kita tak usik dah diary kita tu, dah cemuih, malah nak menulis. Penulisan ni berdasarkan fakta kehidupan seseorang, kita cerita berkaitan dengan kita, diary. Bentuk penulisan ni boleh ditemui pada era prasejarah lagi. Ni orang cerita yang dekat dalam tembok-tembok gua tu, mereka tak pakai tulisan macam kita ni, mereka gunakan tulisan yang berbentuk gambar. Dia panggil apa dia? Simbol. Dia gunakan simbol. Apa nama tulisan tu? Hieroglif. Hieroglif Hieroglif kan apa? Hieroglif. Dia ada banyak. Ada satu lagi. Tulisan-tulisan dalam gua tu betul. Tulisan-tulisan dalam gua tu dia menggunakan hieroglif. Tulisan yang menggunakan gambar. Kalau kita nak tengok sekarang ni dekat Malaysia pun ada lagi tulisan-tulisan hieroglif ni. Kalau kita pergi ke gua di Sarawak, Gua Niah. Dekat Gua Niah ada lukisan-lukisan, tulisan-tulisan yang dia bercerita berkaitan kehidupan dia, bukan menggunakan tulisan yang kita nampak sekarang ni, tapi dia menggunakan hieroglif. Gambar-gambar, dia gabungkan gambar-gambar. Kalau nak tengok yang lebih hebat lagi, apa yang ada di dalam piramid, yang tertulis di dalam piramid, di dalam makam-makam lama, makam-makam Fir'aun, Tutankhamun dan sebagainya, mereka boleh baca hieroglif tu, tulisan simbol tu mereka boleh baca. Dan ada orang
yang pakar dalam penulisan hieroglif, dia boleh baca balik. Penulisan naratif merupakan pada satu peristiwa tertentu, dia cerita peristiwa tertentu, dan pengalaman serta pemikiran penulis dicerminkan melalui penulisan ini. Ini yang saya kata gunakan diary, ataupun ke travelog. Travelog tu adalah narrative writing. Dia cerita balik, dia tulis apa yang dia lalui. Mak Saleh dia rajin lah. Mak Saleh kalau dia pergi ke mana-mana, biasanya akan ada buku nota bersama dengan dia. Dia duduk, selain daripada baca buku, dia akan tulis pengalaman dia. Bila dia balik ke negara dia, dia akan tulis balik pengalaman dia dalam bentuk buku. Dia akan terbitkan pengalaman dia tu dalam bentuk buku. Jadi dia boleh jual pula lagi pengalaman. Kebanyakan buku-buku berkaitan dengan Malaysia ni yang tulisnya semua datang daripada barat. Dia datang, dia cerita apa pengalaman dia dulu di Malaysia. Sampaikan sekarang ni kalau kita tengok ni penghasilan YouTube berkaitan dengan kat Malaysia ni pasal makan. Pasal makan. Ada sampai dia dah duduk dekat Malaysia jadi sampai convert kepada agama Islam. Dia seronok duduk Malaysia ni. Dia cerita pasal makan je. Ingat tak? Siapa nama dia? Kenal tak? Badan gempal-gempal tu. Apa nama dia? Kenal tak? Hampa tak tengok. Hampa tengok YouTube, tengok gambar Korea ya. Ada ramai. Yang badan dia bab, lani dia dah convert masuk Islam. Dia cerita makanan kat Malaysia aja. Hampa bagi siapa? Kami tak tahu lah, Cik. Pasal hampa tak tengok bab tu kan. Saya duduk rumah ni, kalau nak makan tengok benda tu lah. Chef Riz. Nama dia Riz. Chef Riz. Dia cerita bab makan. Hampa cuba cari sekejap, hampa cari YouTube. Dia cerita. Maksudnya, dia bercerita berkaitan dengan makan. Oh, makan ni sedap dan sebagainya. Semua makanan yang dia makan, semua tak ada satu pun tak sedap. Semua sedap. Dia cerita pengalaman dia. Kalau kita pergi, mungkin tak sedap makanan tu di mulut kita. Pasal sedap ni subjektif. Jadi naratif ini juga satu benda subjektif. Jatuh motor. Ada orang kata, jatuh motor ni satu pengalaman yang menarik lah apa. Tu satu pihak kata. Ada satu pihak kata, sakit lah, hell lah, macam neraka jatuh motor, sakit tak ada dah, aku tak mau tobat dah, tak mau jatuh motor. Pengalaman dia berbentuk subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka. Kan? Ada orang pergi mengembara ke negara-negara luar tu, dia cerita pengalaman hidup susah, terpaksa minta sedekah pasal nak meneruskan perjalanan, meneruskan hidup di negara orang. Bila dia balik dia sonok. Ada orang kata, tak maulah aku nak pergi dah pasal tak mau, teruk, susah hidup kat negara tu. Ada orang. Jadi pengalaman kembara, pengalaman ni semua dalam bentuk subjektif atas diri masing-masing. Kita tak boleh nak kata pergi Indonesia seronok, pergi Indonesia. Ada orang tak suka pergi Indonesia pasal apa? Dia tak boleh makan. Makanan Indonesia dia tak boleh makan. Makan kat sana payah. Dia nak kena pergi restoran yang hebat-hebat baru dia boleh makan. Kalau kat tepi-tepi jalan ni tak boleh makan pasal tak lalu, kotor dan sebagainya. Tapi ada orang, seronok Indonesia, makanan macam-macam, sedap. Ada orang. Jadi penulisan naratif ni dia bersifat subjektif, bersifat atas individu tersebut. Tak semestinya dia tulis bagus tapi orang lain akan rasa bagus. Tak, orang lain mungkin akan rasa sebaliknya. Okey, seterusnya yang keempat, penulisan memujuk, persuasif. Persuasive writing, penulisan itu untuk meyakinkan merupakan satu genre penulisan yang menggunakan teknik untuk meyakinkan orang lain. Ia mengandungi pandang utama untuk meyakinkan pembaca. Ada banyak jenis subgenre untuk meyakinkan pembaca, namun matlamat penulisnya adalah sama. Contohnya untuk meyakinkan pembaca, mempromosi dan iklan propaganda, filem atau ulasan buku dan surat kepada editor. Ini contoh-contoh penulisan-penulisan memujuk. Contoh kita buat kertas kerja. Proposal paper, kertas apa lagi nama kertas kerja. Banyak lagi lah nama. Kita nak pergi ke satu-satu tempat, kita buat satu kertas kerja, kita nak bagi ke pengarah. Untuk pengarah beri kelulusan untuk kita buat. Jadi, apa kita nak cerita? Objektifnya mesti cantik-cantik, objektifnya mesti hebat-hebat. Pasal apa? Tujuan kita buat itu adalah tujuannya untuk menggambarkan kita pentinglah pergi tempat tu. Jadi kita persuade, kita pujuk. Dengan tulisan kita tu kita pujuk dia. Itu salah satu.
Banyak lagi. Contohnya kalau kita baca, kita selalu ni hampa kalau beli novel, hampa baca tang mana novel tu sebelum hampa beli novel tu? Sinopsis. Sinopsis kan? Sinopsis novel ni memang sangat-sangat membantu untuk kita beli Penting. novel tu. Betul. Kan? Pasal penulisan novel tu dia bersifat persuasif. Dia memujuk. Dia kata novel ini merupakan satu novel yang menarik, jalan ceritanya yang mana dia ceritalah Memuji. dia puji watak ni macam ni. Itu kalau novel. Ya, kalau filem kita tengok dekat apa? Kalau filem Filem dia ada trailer. thriller dia. Trailer ke thriller? Trailer ke thriller ke troller ke apa? Tak apalah. Apa-apa pun kita tahu benda Apa tu dia? dia punya thriller tu dia punya apa? Trailer. Dia punya sedutan filem kan? Biasanya Ya. sedutan filem ni dia akan ambil babak-babak yang paling best sekali dekat dalam filem. Babak yang gebak. Babak yang menampakkan filem tu sangat menarik. Saya biasa tengok satu filem, bila saya tengok dia punya thriller, perang ni bagus ni. Tembak-tembak ni. Rupanya scene tembak-tembak ada satu atau dua scene je yang tembak-tembak, lain semua bercakap daripada mula sampai habis. Yang pasal apa? Pasal terpengaruh dengan dia punya thriller dia. Ataupun ada orang dia akan baca, kalau kita tengok macam Netflix kan, Netflix. Kita buka Netflix tu dia ada, selain pada thriller, dia ada dia punya sinopsis cerita. Kita baca. Thriller tak mau tengok sangat. Kita baca sinopsis. Pembunuhan ke, penyiasatan ke, balas dendam ke, lawan dengan gangster ke. So kita dapat gambaran itu. Jadi penulisan-penulisan ini biasanya dia menggunakan kaedah persuasif. Macam kita lah. Macam kamu lah kan. Kamu duduk dekat asrama sekarang ni, mak ayah kamu cukup bimbang kat kamu. Tiap-tiap hari dia mesej kamu, tiap-tiap hari dia telefon kamu. Cukupkah ni, macam mana kesihatan, macam mana apa semua kan? Mak ayah kamu tanya. So, elok-elok nak jaga diri, jangan pergi mana-mana. Itu adalah persuasif. Dia pujuk kita supaya kita jangan puas sangat. Kita pula hantar mesej dekat mak kita, mak ni cik lapak ni nak minta duit sikit lah, cik nak beli makan dan sebagainya. Kita pujuk pula mak kita untuk hantar duit kat kita pasal kita lapak. Jadi ayat yang kita guna tu, itu ayat persuasif lah, ayat memujuk. Itu belum cerita orang buat iklan lagi. Orang buat iklan, surat khabar lama, tilam lama ganti baru dan sebagainya. Benda-benda tu adalah kita panggil sebagai ayat-ayat persuasif. Ada dalam bentuk communication dan ada dalam bentuk written dan sebagainya. Okey. Seterusnya yang kelima, penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni lebih kepada cerpen, novel, sajak, pantun. Itu adalah penulisan-penulisan kreatif. Yang mana dia menyampaikan perasaan dia. Dia menyampaikan emosi dia kepada khalayak. Kita buat penulisan kreatif, dialog-dialog, skrip-skrip drama, itu adalah penulisan kreatif. Dan penulisan kreatif ni pun sama juga, dia bersifat subjektif. Bukan semua orang baca, bukan semua orang suka baca novel cinta, bukan semua orang suka baca novel sedih, bukan semua orang suka baca novel motivasi. Jadi ikut dia punya tema. Ada orang suka tema suspense, ada orang suka tema hantu, ada orang suka tema macam-macam tema. Jadi benda-benda yang bersifat subjektif ni kita tak boleh nak kata bagusnya. Itu kat kita bagus. Jadi bila kamu nanti nak buat kritik, nanti kamu akan kritik ikut kamu punya rasa. Kamu akan mengkritik ikut rasa. Itu sebab nanti pelajar A, pelajar B, pelajar C, dia punya kritikan dia tak sama. Kritikan dia berbeza berkaitan dengan cara penulisan seseorang itu. Okey. Yang ketiga, penulisan fiksyen termasuklah puisi, prosa. Ni cerita katalah. Lepas tu dia kata yang keempat tu baru sikit lah. Ada juga genre lain yang termasuk dalam genre ini, tapi tidak sepenuhnya seperti penulisan pesanan ringkas, SMS, WhatsApp. WhatsApp tu kalau kata kita meluahkan perasaan. Kita meluahkan perasaan kita meluahkan rasa kita nak kata apa? Kita tak setuju dengan seorang-seorang tu. Kita kata dalam bentuk
emosi. Kita punya message itu berbaur emosi. Jadi itu juga kita anggap sebagai penulisan kreatif. Okey. Sekarang kita masuk pula ke tajuk seterusnya, iaitu menulis kritikan terhadap sesuatu isu. Kita dah mula nak mengkritik. Tadi kita dah cerita pasal genre-genre. Ada 5 jenis penulisan. Kita dah tengok genre-genre penulisan. Sekarang ni kita tengok pula apa yang dimaksudkan sebagai kritik. Bila sebut kritik ni, dalam kepala otak kita, negatif. Bila sebut kritik je, ramai orang akan kata negatif. Hang kritik. Betul. Dia lebih-lebih sangat. Merajuk dia. Kritik ni sebenar dia dua-dua. Positif dan negatif. Itulah kritik. Tapi kebiasaan orang yang baik dia tak panggil kritik. Dia panggil apa? Kalau yang baik dia tak panggil kritik, dia akan panggil apa? Ui, hang ni bagus lah. Pemurah. Hang ni baik sungguh lah. Puji. Dia panggil puji. Puji, memuji. Memuji. Dia puji. Puji, yang puji lagi. Kalau yang tak baik tu, hang kritik aku no, hang pandai no, hang komen aku no. Hang komen. Kritik, komen ni benda yang sama. Hang komen aku macam-macam no, hang kritik aku macam-macam no. Pasal persepsi manusia, bila sebut kritik je, bila sebut komen je, negatif. Bila sebut puji je, positif. Tapi sebenarnya komen ataupun kritik ni satu benda yang ada positif dan ada negatif. Dua-dua ada dalam benda tu. Hak positif pun kita panggil kritik, hak negatif pun kita panggil kritik. Jadi nanti bila kamu buat tugasan kamu nanti, kamu mengkritik satu-satu artikel, dua-dua benda ni kena ada lah. Cuma kat mana kamu nak susun yang lebih penting tu? Kamu nak susun yang positif dulu ke, yang negatif dulu ke? Terpulang. Kalau banyak yang positif, kamu susun positif dulu. Kalau banyak yang negatif, kamu susun yang negatif dulu. Tak ada masalah. Kritik, kita kena cerita dua-dua. Bukan kritik kamu cari yang negatif aja. Tak. Kritik kamu kena cari dua-dua. Yang positif pun kamu kena cari, yang negatif pun kamu kena cari. Dan dalam setiap artikel, bukan semua artikel ada banyak yang negatif atau ada banyak yang positif. Kadang-kadang artikel tu banyaknya positif, negatifnya tak ada langsung. Tapi kita boleh cari sudut-sudut negatif dalam satu-satu artikel. Dan ingat, apa yang kita nak komen bukan konten. Nanti dalam tugasan kita, apa yang kita nak komen bukan konten. Teknik penulisan tu yang kita nak komen. Dan sebagainya. Okey. Kita tengok tujuan ulasan kritikal. Pasal apa kita nak tengok ulasan kritikan? Pasal kita punya tugasan kita. Ulasan kritikal merupakan penulisan yang minta anda meringkaskan dan menilai suatu penulisan. Meringkas dan menilai. Kita buat ringkasan dan kita menilai atas penulisan tersebut. Itu yang kata menilai ni. Menilai terbahagi kepada dua, positif dan juga negatif. Yang so-so tak ada. Yang so-so tak ada. Negatif, positif. Okey, yang kedua, penulisan kritikal boleh dibuat terhadap sesebuah buku, satu bab ataupun artikel jurnal. Artikel. Tapi sekarang ni banyak artikel-artikel yang diterbitkan dalam laman web pun kita boleh gunakan untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita buat ulasan kritikal. Tuan Haji Fauzi dah dapatkan artikel untuk diberikan kepada kamu untuk kamu buat satu kritikan. Nanti Tuan Haji Fauzi akan maklumkan pada kamu semua. Okey, yang ketiga, penulisan ulasan kritik memerlukan anda membaca teks secara terperinci dan membaca teks lain yang berkaitan agar anda boleh membuat penilaian yang adil dan saksama. Okey. Selain daripada teks yang diberi, hampa juga kena cari satu lagi teks lain yang sama. Contoh, Tuan Haji Fauzi bagi satu teks berkaitan dengan sukan bola sepak. Kamu kena cari lagi satu teks yang berkaitan dengan sukan bola sepak yang ditulis oleh penulis yang lain, tapi temanya sama, bola sepak. Daripada pembacaan kamu ni, baru kamu boleh buat perbandingan. Contoh, kamu ada kereta kancil. Sorry, kancil tak best. Kamu ada kereta kenari. So, pasal kereta kenari tu satu-satunya kereta kamu akan kata, oh kereta kenari best, lapang, minyak jimat, oh jalan syok, tak ada masalah, laju. Bila kamu ada satu kereta, kamu akan puji kereta kamu. Cuba kamu sekarang ni ada dua kereta. Kamu ada satu kereta kenari dan satu kereta Mercedes-Benz.
kamu naik Mercedes-Benz, kamu naik Kenari. So, kamu akan buat dapat, oh Mercedes-Benz selesa. Tak macam Kenari. Oh Mercedes-Benz, walaupun Kenari selesa, Mercedes-Benz selesa lagi. Tapi, Mercedes-Benz minyak ke darah. Kenari minyak jimat. Nampak tak? Bila kamu kritik, Mercedes-Benz walaupun hebat. Kelebihan, kekurangan. Ya, walaupun Mercedes-Benz tu hebat, tapi kekurangan dia apa? Minyak kuat. Harganya mahal. Nak beli Mercedes-Benz satu, hang dapat 10 Kenari. Contoh. Maintenance tinggi. Maintenance tinggi, hang nak tukar tu mahal. Kenari, hang exhaust hang tukar pakai buluh. Boleh dah. Boleh jalan dah pakai buluh. Pakai PVC pipe boleh dah. Mercedes tak boleh. Dia kena pakai tembaga lah. Kena pakai. Nampak tak? Contoh. Itu sebab kamu kena akan cari satu lagi artikel yang sama temanya. Kamu baca dua-dua artikel dan kamu boleh buat perbandingan. Artikel 1, penulisan dia macam mana. Artikel 2, penulisan dia macam mana. Cara disusun isi macam mana. Artikel 2, cara susun isi macam mana. Artikel 2, pemerengganan dia macam mana. Artikel 1, pemerengganan dia macam mana. Kan. Lepas tu artikel 1 ni macam mana dia punya pengenalan dia. Artikel 2 ni macam mana pengenalan dia. Laras bahasa artikel 1 ni macam mana. Laras bahasa artikel 2 ni macam mana. Kan. Penggunaan kata-kata bombastik, penggunaan ayat-ayat yang bombastik macam mana. Artikel 1, artikel 2. Ayat mudah faham tak mudah faham, artikel 1, artikel 2 dan sebagainya. Dan akhir sekali kita komen apa? Oh, artikel 1 ni tak sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah. Artikel 1 ni sesuai hanya untuk golongan-golongan profesional. Pasal bahasanya terlalu tinggi dan sukar difahami. Terlalu teknikal. Manakala artikel 2 ni artikel yang sangat mudah difahami. Bahasanya bersifat umum, mudah difahami. Dan ia sesuai untuk dibaca golongan-golongan pelajar. Itu ayat. Cara kita nak menilai secara adil. Bukan semua, bila kita baca dua-dua artikel, bukan, mereka tak akan dapat benda yang sama. Dari segi pengalaman kita membaca tu, senang faham ke, tak senang faham ke dan sebagainya. Itu maksudnya tujuan kita ulasan kritikal. Kita mengkritik. Tapi di peringkat kamu ni, kamu nak kritik konten tu, kamu nak kritik isi, tak boleh. Pasal dalam mengkritik, kita kena ada dua benda. Sebelum kita nak kritik orang, kita nak kata orang tu ni, kita mesti ada dua. Yang pertama sekali, kita mesti, apa dia? Kita mesti ada apa? Apa dia, Cik? Kita nak kata ke orang, kita nak bukan kata ke orang lah. Kita nak kritik satu-satu benda tu, yang pertamanya kita kena ada. Orang kritik cikgu. Hujah. Sekarang ni orang kritik cikgu. Cikgu ni makan gaji buta lah, duduk kat rumah lah. Dia tak tahu duduk kat rumah pun cikgu masih bekerja. Cikgu duduk buat kerja juga. Kan? Betul, itu tarah hampa tak pernah jadi cikgu lagi tu. Baru nak jadi cikgu. Kau nampak dah setuju. Mak saya cikgu. Bagus. Jadi hampa nampak. Ni apa ni? Dia kena ada hujah. Okey, kena ada hujah. Lagi? Kena ada contoh. Kena ada bukti. Kan? Benda-benda itu penting. Jadi, bila kita ada benda-benda macam tu, barulah kita boleh berhujah. Baru kita boleh bercakap. Ni kita tak ada pengalaman kerja, kita tak ada bukti, kita tak ada hujah. Kita tidak ada authority nak bercakap. Kita tak ada credibility. Kalau macam saya, orang condemn kerjaya cikgu, saya boleh backup balik kerjaya cikgu. Pasal apa? Saya ada authority dan saya ada credibility. Pasal saya cikgu. Kalau saya nak komplain pasal bab cikgu, saya pun boleh. Pasal saya ada authority dan saya ada credibility. Ini orang yang kerja bank, tiba-tiba nak condemn kerja cikgu, agak-agak boleh tak? Omong kosong. Tak boleh. Pasal depa bukan cikgu. Sama macam kita. Kita cikgu. Depa tak berada di tempat kita. Ya, depa tidak ada di tempat kita. Dan macam kita tak boleh kritik kerja bank. Kerja bank senang je, kira duit je kerja bank. No. Banyak lagi kerja yang mereka kena fikir. Bank bagi bank yang cerita. Cikgu bagi cikgu yang cerita. Itu yang kita kata, bila kita nak mengkritik, kita kena ada konten. Kita kena ada authority. Kita kena ada credibility. Baru kita boleh nak komen konten seseorang tu. Ini pula kalau kata berkaitan dengan bahasa, penulisan Ishak Haji Muhammad.
penulisan Zakbar kita nak komen. Ui, kita siapa nak komen ke penulisan Zakbar? Bila kita nak cerita pasal ekonomi, kita nak komen artikel yang ditulis oleh Profesor Diraja Engku Abdul Aziz. Ui, kita siapa? Bila kita nak cerita pasal sejarah, kita nak komen penulisan Profesor Kokai Kim. Kita siapa? Kita tak layak. Ya, kita tak layak. Tapi dalam artikel ni, saya ingatkan kita bukan nak komen konten. Kita nak komen format penulisan, cara penulisan dia macam mana. Laras bahasa, gaya bahasa, penggunaan ganti nama, penggunaan penanda wacana macam mana. Itu yang kita nak komen nanti. Itu yang kita nak komen. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan kritik? Ni yang kita kata. Di universiti menjadi pengkritik bukan bermakna mengkritik secara negatif. Kan dia kata, apa yang saya kata tadi? Bukan kita kritik secara negatif. Kita kritik both. Kalau kritik positif itu banyak, so kita positifkan dulu. Itu sebab kadang-kadang orang duk cerita kita, aku ada 2 berita kat hang. Satu baik, satu buruk. Hang nak dengar mana dulu? Aku ada 2 berita kat hang. Satu baik, satu buruk. Hang nak dengar mana dulu? Aku nak dengar baik dulu lah. Okey, yang baik dia, allowance dah masuk. Oh, ya ke? Yang buruk dia, HCP minta 200. So, allowance yang kita dapat tu kita kena bagi kat HCP 200. Baik dan buruk. Dua-dua kita kena terima. Mana penting? Baru bagi 200, ada lagi 200 lebih. Okey lah. Nampak? Yang negatif tu kalah. Yang negatif tu kalah dengan positif. Bila kita kritik individu, kita kena bagi tahu juga apa baik dia. Botak chin. Botak chin yang saya kata botak chin. Botak chin. Dia perompak, dia penyamun, dia penyangak. Dia gangster. Memang jahat. Bunuh orang, bunuh polis dan sebagainya. Tapi ada baik. Ada sisi baik dalam kehidupan dia. Apa sisi baik dia? Dia bagi bantuan kepada orang-orang susah. Masyarakat susah. Sehingga dia bagi bantuan. Dia bagi duit untuk meneruskan. Betul. Okey. Kita ada Mat Komando. Satu lagi nama. Ini nama Melayu pula. Mat Komando. Jahat. Bunuh orang, tembak orang, rompak bank. Memang jahat. Tapi jahat dia ada sisi baik. Dia sangat baik, sangat sayang kepada anak dia. Sangat penyayang. Bila dia dengan anak dia, dia punya identiti dia bertukar. Daripada penyamun, perompak, terus jadi macam malaikat macam tu. Baik sangat dengan anak dia. Dan sebagainya. Okey, kalau itu, kalau kita tengok cerita sekarang lah. Kalau kita tengok cerita dulu, Robin Hood. Robin Hood ni orang kata dia jahat lah. Dia jahat, dia apa, semua dia rompak ni. Tapi di sisi baik dia, duit tu semua diagihkan kepada orang-orang susah kan, orang kampung dan sebagainya. Kan. Abid Liu. Ustaz Abid Liu. Orang kata baik, Abid Liu baiklah Abid Liu tolong orang dan sebagainya. Abid Liu orang kata baik, tapi ada juga orang kata Abid Liu tak baik. Apa yang tak baik orang kata pasal Abid Liu? Dia macam menunjuk kononnya. Padahal dia macam menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia macam tak kisah dekat masyarakat sekeliling, main terjah aja masuk, tak bagi tahu orang itu dan ini dan sebagainya. Nampak tak? Walaupun dia buat baik, tapi akan ada juga orang kata dia tak baik. Walaupun dia tak baik, tapi akan ada juga orang kata dia baik. Jadi, bila kita nak kritik, sejahat macam mana pun orang, seburuk macam mana pun artikel yang kamu baca nanti, mesti ada aspek-aspek baik dalam artikel tu yang kamu kena ketengahkan. Contohnya, laras bahasa yang mudah difahami, tulisannya yang jelas, pemerenggan yang baik dan sebagainya. Itu bila kita masuk dalam konteks kritik sekali lagi. Adalah lebih baik bertanya soalan untuk mendapatkan. Kita tanya soalan. Kan? Kamu tak faham, kamu tanya ke pensyarah lah. Kamu tanya pensyarah yang mengajar kamu, cik ni macam mana nak buat, cik ni macam mana? Cik macam ni boleh tak kalau kita anggap ni sebagai negatif? Cik macam ni boleh tak kita anggap sebagai positif? Kita tanya. Yang tak faham tanya. Masalah dia ialah pelajar tak tanya. Tahu-tahu hantar assignment. Bila baca salah, habis semua salah. Mula kelupuk. Cik boleh buat balik tak? Boleh apa bagi masa? Tak boleh lah. Dah hantar tak boleh. Yang terbaik dia tanya. Yang mana tak faham kita tanya. Yang mana kita tak faham kita tanya. Supaya kita faham apa yang dikehendaki. Apa yang benda yang sepatutnya kita tulis tu kita faham. Jangan ikut pemahaman kita. Pemahaman kita kadang-kadang kita tak faham.
kita sebenarnya macam faham tapi sebenarnya kita tak faham. Hampa nak jadi cikgu, sebenarnya hampa macam faham, oh aku nak jadi cikgu. Hampa faham tak pasal apa hampa nak jadi cikgu? Hampa tahu tak pasal apa hampa nak jadi cikgu? Hampa tahu tak hampa nak kena buat apa nanti bila hampa jadi cikgu? Hampa pula jadi cikgu pendidikan khas. Tidak semudah itu hampa nak jadi cikgu pendidikan khas. Banyak cabaran-cabaran yang kamu kena pergi. Banyak cabaran-cabaran yang kamu kena atasi untuk kamu jadi cikgu. Bukan semua orang faham untuk jadi cikgu macam mana. Itu sebab ada yang jadi cikgu psycho, pukul budak, ada yang cikgu berkelahi dengan mak bapa, ada yang jadi cikgu tak mengajak, buat direct selling, ada yang jadi cikgu utamakan tuition center, ada yang jadi cikgu duk kata dia saja yang bagus, cara mengajak dia bagus, orang lain tak bagus. Pasal dia tak faham. Nak jadi cikgu macam mana? Jadi bila kita faham, baru kita boleh buat. Sama juga hampa. Bila hampa tak faham macam mana cara nak buat kritikan artikel, hampa akan buat ikut suka hampa, hampa bantai aja. Hasilnya markah 20/50. Pasal apa? Tak faham. Jadi tanya, tanya supaya hampa akan dapat pemahaman yang jelas baru hampa boleh menulis. Okey? Hampa boleh menulis. Jadi sama juga benda-benda yang berkaitan dengan apa yang kita nak kritik dan sebagainya. Adalah lebih baik anda memahami topik berkenaan dari perspektif berbeza. Contohnya mata cek lain. Itu sebab kata dari perspektif yang berbeza. Itu sebab hampa kena baca artikel satu lagi. Hampa kena baca satu lagi artikel supaya hampa dapat buat perbandingan. Itu sebab kalau hampa ada kereta Proton, hampa kena bawa kereta satu lagi kereta lain. Sama ada yang lebih rendah daripada Proton ataupun yang lebih tinggi daripada Proton. Jangan hampa bawa Proton kawan hampa pula. Hampa dah ada Myvi, pergi bawa Myvi kawan. Tak ada. Myvi boleh sebut Myvi, sama. Pengalaman dia sama, walaupun ada perbezaan sikit-sikit. Tapi sama. Bawa Myvi, bawa lah Toyota. Toyota Vios ke, Toyota Yaris ke, apa ke. Bawa. Oh, Proton ni. Dia cara handling dia tak sama. Baru kita dapat bezakan. Itu sebab kamu kena baca satu lagi artikel lain. Tema sama. Kereta juga. Tema sama. Okey. Mesti kereta. Kalau hampa ada kereta, hampa pergi bawa motor, memanglah tak sama. Oh, motor ni panas. Oh, panas tapi angin kuat kata. Memanglah tak sama. Pasal apa? Pasal dia motor. Satu kereta, satu motor. Jadi artikel tu, nanti kalau dapat artikel berkaitan dengan kemerdekaan, kamu kena cari satu lagi artikel berkaitan dengan kemerdekaan. Kamu jangan cari artikel berkaitan dengan bola sepak. Memanglah tak sama. Tak boleh pi. Hampa baca ni apa belai ni. Genre tak sama. Hampa nak banding macam mana? Tak adil. Hampa nak banding seorang ustaz dengan seorang penyamun. Tak sama. Hampa kena banding seorang ustaz dengan ustaz yang satu lagi. Baru boleh. Oh, ustaz ni mengajak ni bagus. Ustaz ni mengajak. Kena fair. Adil. Kamu kalau banding ustaz dengan penyamun, tak adil lah. Oh, ustaz ni sembahyang tak tinggal. Memanglah dia ustaz. Of course lah sembahyang tak tinggal. Oh, hak ni penyamun kira sembahyang ni tak ada dah. Memanglah dia penyamun. Faham tak maksud saya? Jadi nanti artikel yang kamu dapat tu, kamu akan cari satu lagi artikel yang sama tema dia. Baru kita boleh cerita. Kamu boleh baca dan kamu boleh buat kritikan berkaitan dengan dua-dua artikel. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan menilai atau menghakimi? Di sini anda melihat dan menilai kekuatan dan kelemahan yang ada pada teks. Kelemahan dan kekuatan yang ada pada teks. Itu maksud dia. Bukan konten, teks. Hal ini boleh lihat pada kriteria yang spesifik. Nanti kita akan tengok kriteria-kriteria. Penilaian dilakukan bukan sahaja melihat isi kandungan teks tersebut, tetapi tujuan teks itu ditulis kepada khalayak tertentu. Kenapa teks berkenaan distrukturkan sedemikian rupa? Bila kita kritik, nanti kita tengok, oh teks ini bertujuan dia sasarkan kepada kumpulan-kumpulan macam mana. Adakah kumpulan-kumpulan pelajar-pelajar yang belajar di universiti ataupun pelajar-pelajar yang belajar di sekolah. Kita akan tengok fokus dia macam mana. Kalau ekonomi tu dia fokuskan kepada siapa? Okey, sekarang ni COVID-19. Fokus ekonomi kerajaan kepada siapa? Adakah kepada syarikat-syarikat yang multi besar-besar ataupun kepada syarikat-syarikat yang kecil-kecil? Fokus kerajaan.
Besar-besar. Besar-besar, bukan kecil-kecil. Kecil-kecil pun. Fokus kerajaan sekarang adalah kepada pedagang-pedagang, peniaga-peniaga mikro. Peniaga-peniaga mikro ni apa dia? Kedai runcit, kedai makan tepi-tepi jalan. Itu fokus kerajaan. Itu sebab kerajaan, walaupun PKP, kedai makan boleh buka. Betul tak? Dia tak macam PKP yang pertama tahun lepas tu, bulan 3 tahun lepas. Semua kedai tutup, kedai makan tutup, kedai runcit tutup, semua kedai tutup. Tapi PKP 2.0 ni, yang version kedua ni, kedai makan boleh buka, tapi tapau saja. Sekarang ni mulai 2 hari lepas, boleh makan dah di kedai tu, tapi terhad 2 orang saja. Pasal apa? Fokus. Kita kena tukar fokus kita. Supaya kita tengok lebih umum dan fokus kita kepada apa. Sama juga macam kamu nak buat kritikan ni. Fokus kamu kepada apa? Teknik penulisan. Fokus kita kepada teknik penulisan. Itu yang kita akan kupas. Okey, penilaian dilakukan bukan saja melihat isi kandungan teks. Okey, apakah makna menganalisis? Analisis pula apa? Dia kritik dan analisis ni dua benda yang seakan-akan sama. Analisis memerlukan pembahagian kandungan dan konsep teks kepada bahagian-bahagian tertentu dan memahami bagaimana ia dikaitkan, dihubungkan dan pengertian tertentu. Ini benda yang kamu kena cari juga. Macam mana dia sambungkan antara satu isu dengan satu isu lain. Apakah penanda wacana yang digunakan? Kan? Adakah kaedah pemerengganan dia gunakan? Itu benda-benda tu yang kita akan tengok nanti. Menganalisis memerlukan membahagikan kandungan dan konsep teks kepada bahagian-bahagian tertentu. Bahagian atas ini adalah bahagian pengenalan kepada teks. Bahagian tengah ini adalah hujah. Bahagian yang ke bawah ini adalah bahagian macam mana cara untuk mengatasi masalah-masalah. Dan yang akhir sekali ini adalah bahagian rumusan, bahagian konklusi kepada teks. Maknanya benda-benda tu kamu akan lihat dalam artikel-artikel yang akan diberi pada kamu nanti dan artikel yang kamu cari nanti. Okey, seterusnya struktur penulisan urusan kritikan. Okey ni struktur. Ada 1 muka, ada sampai 4 muka, ada 2 muka, ada 3 muka. Bergantung kepada patah perkataan yang nanti diminta. Berapa banyak yang kamu nak kena tulis. Pasal setiap tugasan kita sekarang ni akan dinyatakan berapa patah perkataan yang kita perlu buat. Berapa patah perkataan yang kita kena tulis. Sekarang ni dia main macam tu dah. Semak garis panduan buat ulasan dan format dan struktur penulisan yang tertentu. Nanti bila dapat tugasan nanti, dia akan ada format macam mana cara kita nak buat penulisan-penulisan tersebut. Tajuk kecil seringnya tidak perlu tulis. Selalunya dalam ulasan kritikan dia sama macam ringkasan karangan. Dia tak ada tajuk-tajuk kecil. Dia sama macam abstrak, dia tak ada tajuk-tajuk kecil. Tapi dalam penulisan kritikal ini kita boleh bahagikan kepada perenggan. Perenggan. Supaya pembacaan kita menjadi lebih jelas. Perenggan ni sangat penting. Tapi tajuk perenggan kita tak masuk lagi. Tajuk perenggan kita tak masuk lagi. Tapi teknik pemerengganan sangat penting dalam penulisan. Macam mana cara kita nak buat perenggan. Ada pelajar-pelajar sampai 1 muka. 1 muka, 1 perenggan je. Daripada atas sampai bawah, 1 perenggan aja. Jadi untuk kami pensyarah nak baca, dia akan mendatangkan kesukaran. Pasal apa? Kami nak pecahkan isi pula dalam perenggan tu. Ni isi 1, ni isi 2, ni isi 3. Tapi bila kamu gunakan perenggan, biasanya 1 perenggan itu akan ada, ni perenggan ni isi, perenggan ni isi lain, perenggan ni isi lain. Jadi perenggan-perenggan ni boleh membayangkan 1 perenggan, 1 isi, 1 perenggan, 1 isi, 1 perenggan, 1 isi. Jadi dia akan memudahkan lagi pembacaan, pemahaman dan keseronokan dalam membaca. Okey, jadi tajuk kecil tak perlu tulis. Tak perlu tulis tajuk kecil dalam kita punya buat ulasan kritikal. Pengenalan. Ini dalam pengenalan. Dalam pengenalan, bila kita buat penulisan kritikan, ada pengenalan. Panjang pengenalan 1 perenggan. 1 perenggan. Untuk artikel. Pasal artikel ni tak panjang biasanya. Tapi untuk buku, biasanya dia pergi 2 atau 3 perenggan. Pasal buku ni selalunya tebal. Beratus-ratus muka surat. Jadi kita punya pengenalan tu ada dari segi pengenalan latar belakang, dari segi pengenalan tokoh, dari segi pengenalan watak dan sebagainya. Ada pengenalan-pengenalan itu. Hal ini termasuk hal ini termasuklah beberapa yang pengenalan untuk menyatakan siapa pengarang. Dalam pengenalan kamu kena cerita siapa penulis, tajuk, perkara yang dibincangkan.
dan dekat mana artikel itu diterbitkan. Ini yang benda yang kamu kena masukkan dalam pengenalan untuk buat kritikan nanti. Lepas tu nyatakan juga pasal apa artikel tersebut ditulis. Artikel tersebut pasal apa dia tulis. Lepas tu buat kesimpulan mengenai pengenalan. Buat kesimpulan, artikel ini bertujuan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan teknik membuat penulisan akademik. Contoh. Lepas tu baru dia pergi kepada tajuk-tajuk seterusnya. Okey, ringkasan, summary. Nyatakan ringkasan kepada kata kunci penting. Contoh, anda boleh menerangkan secara ringkas tujuan pengarang dan apa yang menjadi kepada ringkasan artikel. Lepas pengenalan, ringkasan artikel. Apa kita nak cerita? Ringkasan itu perlu satu atau daripada tiga daripada ulasan kritikal kita. Mana ada perenggan yang berkaitan dengan ulasan artikel saja. Ringkasan berkaitan dengan artikel tu saja. Okey. Seterusnya kita kritik. Baru masuk bab kritik, kita masuk apa yang kita kritik. Tu ayat yang saya ambil daripada Google. Dia kata apa? The critique should be a balanced discussion and evaluation of the strength, weakness and notable features of the text. Remember to base your discussion on specific criteria. Good reviews also include other sources to support your evaluation. Good reviews also include other sources. Satu-satu review yang cantik, dia akan rujuk kepada sumber-sumber lain. Maknanya dia buat perbandingan dengan sumber-sumber lain. Jadi kamu diminta untuk buat satu perbanding dengan artikel lain. Artikel yang diberi nanti, kamu akan cari satu lagi artikel yang sama konsepnya, sama temanya, supaya kamu boleh buat perbandingan antara kedua-dua artikel tersebut. Kritik itu perlu diperbincangkan yang seimbang dan dinilai sama ada kekuatan, kelemahan dan tarikan dalam teks. Apa kelemahan teks? Apa kekuatan teks? Apa daya tarikan pada teks itu? Kalau kita tengok buku, kalau kamu diminta untuk menilai ataupun mengkritik satu buku kanak-kanak, antara daya tarikan dalam buku kanak-kanak ni agak-agak apa yang perlu ada? Apakah aspek daya tarikan dalam buku kanak-kanak yang perlu ada berbanding dengan buku dewasa? Ni Gambar, Colourful, ya, warna, gambar, ilustrasi. Tulisan tu dia besar-besar. Ya, tulisan besar-besar. Good. Hampa pandai, hampa bagus. Kalau kita dibagi untuk nilai, untuk kritik buku kanak-kanak, so ciri-ciri buku kanak-kanak yang kamu kena ambil. Baik. Kalau kamu pula diminta untuk mengkritik buku profesional, buku universiti, agak-agak apa benda yang dia nak tengok? Kamu nak nilai apa dari buku tu? isi kandungan. Konten, kan? Konten. Rujukan dia. Hasil kajian dia, hasil kajian dia. Kajian ni 5 tahun lah. Kalau kajian yang mengaitkan statistik ni 5 tahun. Tapi kalau definisi, maksud, tu tak kisah. Teori-teori ni berpuluh-puluh tahun tak apa. Tapi berkaitan dengan dapatan kajian 5 tahun dia. Patutnya kajian yang berlaku dalam tempoh 5 tahun. Contoh, kanser, barah. Pada tahun 80-an, agak-agak apakah faktor utama barah? Makan. Pemakanan. Kan? Pemakanan adalah, dia akan jadi faktor yang utama sekali. Barah ni makan tak betul, makan macam ni. Dalam tahun 2020, agak-agak apa faktor utama kanser? Cara hidup. Cara hidup. Maksud cara hidup ni termasuk makan. Ni dah ambil produk Minum ayak ke dah, ambil mercury ke. Itu sama dengan makan. Itu sama dengan makan. Oh, betul ya. Environment. Apa dia? Contoh environment ni umum. Apa dia environment? Contoh Okey dah jom. Ni kalau kan macam kata ayam pun dah tak bersih. Kalau hujan kan, kalau hujan dah tak macam dulu. Hujan tu orang kata kotor macam hujan asid tu semua contoh. Lepas tu kalau panas dah sekarang pun orang kata dulu kan pagi-pagi ada vitamin C. Cahaya tu, law ni tak ada dah vitamin C.
Vitamin cahaya dia vitamin E. Vitamin E. Oh, betul kan Najwa? Okey. Itu pandangan Terima kamu. kasih Najwa. Oh, hampa tak tahu Cik baik Najwa bak. Okey, antara faktor kanser sekarang ni, Nasi abang. ni. Apa dia ni? Telefon. Ya, bukan telefon dia Oh, kena telefon. kanser. Betul-betul. Sekarang dia. Radiasi bukan karan. Radiasi. Lepas tu pencawang-pencawang yang banyak. Jadi dari tahun Radiasi. 80-an sampai tahun 2000 ni, cara berlakunya kanser tak sama dah. Itu sebab saya kata, bila BEM membabitkan statistik kajian, dia tak boleh 5 tahun ke atas. Dia mesti 5 tahun ke bawah. Baru dapatan kajian itu dianggap sebagai up to date. Terhebat lah. Itu sebab dalam buku-buku akademik, pembaca dia akan tengok benda-benda tu. Tengok rujukan. Oh, rujukan semua buku lama-lama ni dapatan tahun 1980. Oh, tak boleh pakai buku ni. Semua maklumat lama kita kena cari. Pasal orang mengaji, dia perlu maklumat yang updated. Maklumat yang terkini. Nak buat kajian, dia kena ada maklumat yang terkini. Jadi dia kena cari bahan-bahan yang terkini. Jadi kalau buku tu kita kritik, buku akademik kita kritik, jadi kriteria-kriteria yang kita kritik mestilah karya-karya berkaitan dengan buku akademik. Kalau buku kanak-kanak kita kritik, jadi kriteria kritik kita mesti ikut buku kanak-kanak. Baru dia betul, baru dia tepat. Kita tak boleh sembrono pukul rata, tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena ada perbezaan. Kamu mengaji dekat universiti dengan kamu mengaji kat IBDA, tak sama. Tak sama. Dan kamu tak boleh membanding bezakan dari segi pengajian. Pasal di IBDA, kamu diajar untuk jadi cikgu. Diajar untuk jadi cikgu. Di universiti, kamu diajar macam mana nak jadi cikgu. Teori nak jadi cikgu. Di IBDA, kamu diajar how to become. Macam ni nak jadi cikgu, kena macam ni. Hang kena buat macam ni jadi cikgu. Kena macam ni. Itu sebab kita ada micro teaching, kita ada practicum 1, kita ada practicum 2, kita ada internship. Pasal apa? Pasal nak mendekatkan diri kamu dengan sekolah supaya kamu jadi cikgu. Kamu nak jadi cikgu. Cara pengajaran kamu dekat IBDA pun macam classroom. Masuk kelas ni, keluar kelas ni, masuk kelas ni, keluar kelas ni, masuk kelas ni. Cuma hampa tak buat masuk kelas bangun. Selamat pagi cikgu. Tak buat macam tu. Kebuat? Buat tak? Tak buat. Ya. Tak buat. Ya. Selalu pensyarah yang masuk tu bagi salam. Kan? Yang terbaiknya seorang bagi salam kepada yang ramai. Yang ramai, bukan ramai bagi salam pada yang seorang. Tak kena. Tak betul. Jadi cikgu masuk dalam kelas. Ataupun kalau macam kelas saya duduk dalam kelas dah, hampa tak sampai-sampai lagi. Jadi masuk seorang. Bukan hampa lah. Ni kelas-kelas yang lepas. Kan? Jadi kita ajak cara macam mana hampa nak jadi cikgu kena macam ni. Dan sebagainya. Itu. Okay? Itu cerita berkaitan dengan kritik. Ulasan yang baik perlu memasukkan sumber lain untuk menyokong penilaian anda. Masukkan sumber lain. Rujuk. Mengikut ini. Itu sebab kena artikel, 2 artikel. Supaya kamu boleh membanding beza antara artikel-artikel tersebut. Anda boleh memilih bagaimana untuk menyusun kritikan anda. Maknanya, cara kita nak susun atas kita. Sama ada daripada paling penting kepada kesimpulan ataupun kepada kurang penting sehingga kepada kesimpulan. Penting sekali duduk atas. Daripada penting, kurang penting, lepas tu kesimpulan. Ataupun daripada kurang penting, kesimpulan. Kalau movie cerita, yang penting duduk mana? Last sekali. Penting duduk last sekali. Kalau penting mula-mula, dia akan anti climax. Orang tak mau tengok dah filem tu. Selalu filem hero selalu kalah dulu. Kalah hero kena pukul lah. Bila last sekali hero menang, hero tumbuk apa semua. Kalau drama Melayu ni, hero miskin. Hero miskin, jatuh cinta lah, apa segala. Di last sekali, hero berjaya dan sebagainya. Itu cerita Melayu. Tengok cerita Melayu, buang masa. Pasal kita dah tahu dah penghabis cerita Melayu macam mana. Klise. Klise dia, kita dah tahu dah. Cerita Melayu ni sama aja. Penghabis dia sama. So kalau kata kita nak kritik susun 10 cerita Melayu, kita boleh bagi satu kritikan saja. Pasal
Sama saja dengan jalan cerita. Habis kita tengok cerita Mr. Bean. Kan? Kita dah tahu dah mesti lawak. Tapi jalan cerita dia tak sama. Walaupun dia lawak tapi jalan cerita dia tak sama. Ni lawak pasal dia perang, ni lawak dia pasal naik gerek, ni lawak dia pasal naik bas, ni lawak dia pasal bawa kereta. Dia tak sama. Tapi kalau cerita Melayu sama. Daripada mula sampai habis sama dengan semua cerita-cerita Melayu. Cerita yang apa ni? Rahimah tiada rahim. Apa? Tajuk cerita Rahimah tanpa rahim. Rahimah tanpa rahim. Tajuk cerita pun bodoh nak mampus. Hampa tengok cerita tu, hampa 2 kali bodoh daripada cerita tu. Rahimah tanpa rahim. Bangang punya tajuk. Carilah tajuk-tajuk lain. Suami dari syurga. Allah, tajuk. Ya Allah. Tajuk entah apa-apa. Suami dari syurga. Melastik hatimu, cik. Apa dia? Melastik ke hatimu. Melastik ke hatimu. Tajuk semua. Lawak. Tajuk. Hampa duk gelak-gelak tapi itulah cerita hampa tengok. Tapi saya yakin golongan remaja golongan remaja macam hampa tak tengok cerita Melayu, hampa tengok cerita Korea. Betul. Pasal apa hampa tak tengok cerita Melayu? Pasal kalau kritik cerita Melayu, hampa akan kritik benda yang sama pasal cerita Melayu. Dia klise jalan cerita dia. Jalan cerita dia. Apa cerita mesti ada kaya, mesti ada miskin, mesti ada cinta, mesti ada watak antagonis. Mesti ada orang syarikat besar-besar pakai kereta mewah kaya. Biasa cerita Melayu macam tu lah. Baik tengok Sepah tu reunion ke, JKKK ke lagi bagus. Dah tahu dah benda tu lawak bodoh, tengok memang kita dah tahu dah benda tu bodoh. Tengok pun tak apa. Okay? So, bila cerita pasal kritik, jika kritikan anda banyak yang positif, utarakan ulasan-ulasan negatif dahulu. Nampak? Kalau banyak yang positif, utarakan yang negatif dulu. Kalau banyak yang negatif, utarakan yang positif boleh, negatif boleh. Tapi sebenarnya susunan tu tak ada masalah. Apa-apa pun. Yang penting cara kita menulis tu yang penting. Cara kita mengolah, cara kita bawa cerita tu. Itu sebab kita ada kawan-kawan kita, kawan-kawan kamu lah. Bila kita bersembang dengan dia, seronok aja dengar dia cerita. Betul tak? Betul tak? Betul. Ada kawan-kawan kita bila kita sembang, dia cerita tu kita seronok dengar. Kita seronok dengar. Khalid, kita nak menyampuk pun tak mau pasal seronok dia dengar. Ada lagi kawan kita, dia cerita apa pun tak seronok. Walaupun apa yang dia nak ceritakan tu benda yang seronok. Tapi dia nak cerita apa pun jadi tak seronok. Walaupun cerita tu sebenar seronok, tapi pasal dia yang cerita, benda tu jadi tak seronok. Pasal apa? Cara dia cerita tak cantik. Dia tak kena. Cara cerita dia tak kena. Sama juga macam cikgu hampa dulu. Subjek sains, subjek matematik. Itu subjek penting. Hampa tahu subjek itu penting. Tapi hampa tak dengar. Pasal apa? Cara mengajar mungkin tak cantik. Cara mengajar tak kena. Ada pula cikgu sains matematik, hampa dengar seronok sampai tak boleh tinggal kelas dia. Pasal apa? Cara mengajar dia seronok. Konten dia sama aja. Konten dia sama. Isi dia sama. Tapi cara dia olah tu tak sama. Cara dia cerita tu tak sama. Sama juga macam kritik. Benda akan jadi elok. Tengok macam mana cara kamu olah. Benda negatif, kalau kita olah cara baik, orang akan boleh terima. Benda positif, kalau kita olah cara tak baik, pun orang tak boleh terima. Ni rajin sungguh. Memang rajin hang ni. Mesti nak pasal nak naik pangkat ni kan. Pasal apa? Dia kata rajin pasal nak naik pangkat. Jadi orang tak boleh tahu. Walaupun benda tu betul. Hang rajin. Tapi kata ni mesti pasal nak naik pangkat ni. Rajin ni pasal mesti nak pasal nak naik pangkat kan. Cara dia olah tak cantik. Jadi kita dengar pun sakit hati. Hang ni pemalas sungguh no. Tapi aku tahu hang pemalas ni pasal hang saja tak mau nak tunjuk kerja buat hang. Itu sebab hang buat macam buat malas kan. Negatif. Tapi cara dia cerita tu, kita rasa tak adalah marah. Kita tak marah. Kalau orang kata, hang ni pemalas, tapi kita tahu pasal apa hang malas. Hang saja buat malas. Bagi orang tak apa, bagi orang
tak puji hang kan. Hang memang macam tu, hang memang kira hang ni mati masuk syurga cerita dia. Sampai tahap macam tu. Walaupun dia kata kita malas, tapi cara dia kata kita malas tu menyebabkan kita tak marah. Tapi bila dia kata tu, hang ni rajin betul kerja ni, mesti hang rajin ni, mesti ada apa-apa ni. Hang mesti nak bodek bos, nak naik pangkat ni. Bila orang katanya, walaupun dia puji kita rajin, tapi kita tak seronok dengar, kita marah. Pasal apa? Cara kita olah. Sama juga macam kritik ni. Susunlah pi tang mana atas, tang mana bawah pun, tapi cara kita olah itu akan menyebabkan orang yang membaca itu, siapa yang baca pesyarah lah nanti. Yang baca tu dia baca seronok je daripada mula sampai habis balik. Habis dah. Loh, habis dah no. Ambil lah 50/50. Nak kata apa? Ada pesyarah silap bagi 60/50. 60/50. Loh, maka penuh 50, potong. 50/50. Apa? Khalid baca, seronok sangat baca. Jadi penulisan tu penting. Wacana tu penting. Itu sebab kamu diajar macam mana cara-cara menulis. Wacana, bentuk-bentuk penulisan, persuasif ke, communication ke, dan sebagainya. Okey, jika anda melihat kekuatan dan kelemahan adalah sama banyak, maka anda perlu milih. Ini samalah. Anda boleh memulakan ulasan dengan idea yang positif dan kemudian menyatakan kelemahan-kelemahan yang ada. Jika anda menilai positif dan negatif dalam teks tersebut sama banyak, maka adalah lebih baik negatif daripada positif. Ini sebenarnya mana-mana satu pun boleh. Ini saja panduan kepada kamu. Panduan kepada kamu. Dalam ulasan yang panjang, anda boleh menyatakan tiap kriteria yang anda pilih dalam beberapa perenggan. Nampak tu? Kamu kena pecahkan mengikut perenggan. Kriteria yang anda pilih dalam beberapa perenggan, termasuklah sama ada naratif ataupun negatif ataupun positif. Contoh, perenggan pertama, hampa cerita pasal gaya bahasa. Gaya bahasa artikel 1 adalah gaya bahasa yang mudah difahami. Yang mana ayat yang digunakan, ayat yang mudah difahami dan ayat yang biasa-biasa. Manakala artikel kedua, ayatnya agak sukar difahami kerana menggunakan bahasa-bahasa yang sangat bombastik. Habis. Yang kedua, perenggan kedua pula kata, dari segi pemerengganan, artikel 1 memperlihatkan gaya pemerengganan yang baik, yang mana tajuk-tajuk ataupun isi-isi dalam artikel itu dipecahkan mengikut perenggan-perenggan yang spesifik. Manakala artikel 2 pula, pemerengganan tidak begitu jelas, yang mana 2-3 isi dihimpunkan dalam satu perenggan yang menyebabkan pembaca sukar untuk memahami. Macam tu. Kita nak komen dia dalam bentuk macam tu. Bagi ulisan kritikal yang pendek, di mana komen adalah beringkas, masukkan saja dalam satu perenggan perkara positif. Kalau yang kita buat abstrak, kalau kita buat abstrak, dia satu perenggan aja. Jadi tak payahlah. Kalau satu muka semua, tak payahlah pecah-pecah. Kalau nak pecah pun boleh. Pengenalan, isi, rumusan. Pecah 3 pun tak ada masalah. Boleh. Ada juga, anda juga boleh menyatakan cadangan dalam bagaimana teks tersebut boleh pergi sama ada idea pendekatan pendidikan, teori atau kajian yang digunakan dalam. Okey, di ujung hampa punya kritikan nanti, hampa akan komen. Artikel 1, lebih sesuai sekiranya laras bahasa yang digunakan oleh penulis diturunkan sedikit supaya pelajar-pelajar sekolah boleh membaca dan dapat memahami isi kandungan artikel. Manakala artikel 2, laras bahasanya sudah sesuai dan boleh difahami oleh semua. Daripada pengalaman pembacaan saya mendapati artikel 1 adalah sesuai kepada kumpulan profesional, manakala artikel 2 adalah sesuai untuk dibaca oleh golongan-golongan pelajar. Cadangan kita, komen kita, cadangan kita atas artikel tersebut. Apa yang kita nak cadang kepada pembaca berkaitan dengan artikel tersebut. Itu masih masuk lagi dalam sini. Okey? Kesimpulan kita tengok, if you have used other source in your review, you should also include a list of references at the end of the review. Kalau kita nak buat ulasan, kita baca buku cara macam mana, cara nak buat critical reviews. Kamu baca buku tu. Cara nak buat rujukan APA, kamu baca buku, kamu masukkan sekali dalam rujukan yang ada di belakang kamu punya penulisan. Kamu boleh masukkan, tak ada masalah. Artikel ada 2 dah, artikel yang dia beri dan artikel yang kamu cari itu dah tetap dah ada rujukan. Kalau kamu gunakan kamus pula, masukkan kamus. Kan kamu masukkan. Jadi rujukan tu banyak. Biasanya dalam perenggan yang pendek, kesimpulan ni biasanya dalam perenggan yang pendek. Nyatakan pandangan keseluruhan anda tentang teks. Nyatakan cadangan anda secara ringkas. Jika perlu, kualiti atau pandangan anda kepada penilaian teks perlu dimasukkan. Hal ini boleh membantu supaya kritikan tersebut kelihatan adil dan boleh
boleh dipercayai. Maksudnya fair and square. Kamu baca dan kamu boleh faham. Okey. Ini jika anda menggunakan sumber dalam ulasan, anda sepatutnya masukkan bahagian akhir pengulasan. Ini yang rujukan ni lah. Yang rujukan. Ini struktur. Kalau kamu nak tengok nanti, kamu klik lah sini. Ini critical review punya struktur. Okey. Resensi. Resensi ni dia ulasan buku. Resensi ni ulasan buku. Sebenarnya untuk kamu punya tugasan kamu dah selesai dah. Tugasan kamu kita dah cerita habis dah berkaitan dengan kritikan, penulisan kritik. Sekarang ni cerita pasal resensi. Resensi buku. So resensi buku ni saya tak nak fokus sangat-sangat. Kamu baca dan kamu faham sendiri, yang tak faham nanti kamu tanya lain. Kita akan go through laju sikit. Pertimbang atau pinjam mengenai buku atau lain-lain. Resensi buku adalah rencana yang terbitkan dalam surat khabar atau majalah berkala yang penerbitan buku. Dia cerita resensi buku ni, kita cerita pasal buku tersebut. Dulu dekat dalam TV3 dia ada satu rancangan resensi buku. Dalam apa? Rancangan apa? Saya tak ingat, Nona ke Selamat Pagi Malaysia ke apa, saya tak ingat. Tapi ada satu resensi buku baru. Kita akan bagi pengenalan kepada buku baru. Buku ni berkaitan apa, siapa penulis dan sebagainya. Ingat. Ada rancangan apa tu? Ni yang ingat dia punya pengacara Fitri Yahya, bukan? Tak ingat. Ada. Tapi tahu lah, ada. Ada. Dia punya pengacara dia perempuan. Oh, bukan lelaki ya? Lelaki pun ada. Tapi perempuan yang lamanya perempuan. Lelaki tu sekejap je. Dia buat resensi. Tak apa. Resensi ni, dia nak memperkenalkan satu buku baru. Dia memperkenal satu buku baru, jadi dia cerita jugalah pasal buku tu secara ringkas. Apa dia yang ada pada buku tu. Okay? Resensi adalah urusan digunakan resensi digunakan oleh bahasa Indonesia dari kata bahasa Inggeris resensi. Makna yang diutarakan sama dengan ulasan kritikan. Resensi ni sama je. Okey, ini ada isi-isi kandungan dia. Ini cara nanti kamu nak buat. Kamu tengok kat sini pendahuluan umum, buku penulisan kandungan keseluruhan, tahap intelektual buku. Ini resensi resensi bukan apa ni. Ini kesan-kesan pengulas, tersurat, tersirat, kesimpulan dan cadangan. Tapi boleh jugalah masuk dalam kamu punya kritikan ni, benda ni. Kesan kepada pengulas, tersurat, tersirat, kesimpulan dan cadangan, boleh juga masukkan dalam kamu punya kritikan. Tapi janganlah buat pecahan-pecahan tajuk kecil ni, masukkan dalam perenggan aja. Okey? Ulasan buku akademik, contohnya Malaysian Maverick. Ini Tun Dr. Mahathir, masa dia gimmick buat peletakan jawatan tu, habis semua orang pujuk dia, dia letak jawatan, semua orang maki dia. Tun Dr. Mahathir, kesian. Nak tengok buku dia, ulasan buku, ni dia. Dia punya link ada sini, klik je kamu akan tengok. Ni kalau kita tengok Laskar Pelangi. Ni Tuan Haji Faisal ni cukup minat ni. Laskar Pelangi ni. Laskar Pelangi ni bukan cerita perang. Dia bukan cerita perang. Dia bukan cerita tembak-tembak, bukan. Dia cerita pasal sekumpulan pelajar dari sebuah sekolah yang terkebelakang lah. Sekolah ni sekolah mundur, sekolah susah. Dia sebab dia ada semangat yang tinggi, dia masuk pertandingan. Dia berlawan dengan sekolah yang elit dan akhirnya mereka menang dalam pertandingan tu. Best ni novel Laskar Pelangi ni. Tapi kalau kamu nak tengok jangan baca novel lah, kamu tengok dia punya filem. Ada movie. Dia movie dia Laskar Pelangi. Tengok. Ada yang dah tengok Dah. Laskar Pelangi. Betul kan saya katakan dia lawan, dia ada pertandingan apa? Pertandingan apa dia pergi tu? Ingat tak pertandingan apa? Tak ingat Sengap terus tak ingat pertandingan apa. Lama tu. Memang cerita ni cerita lama ni. Cerita ni cerita lama. Tak apa. Nanti kalau ada masa, kamu buka lah dia punya link ni, kamu boleh tengok ataupun tengok dekat YouTube Laskar Pelangi. Okey, itu saja daripada saya setakat tu. Ada apa-apa benda nak tanya tak? Ada apa-apa soalan? Nota ni saya dah masukkan dalam kita punya Google Classroom. Kamu boleh tengok dan kamu boleh bacalah. Mana yang tak faham, kamu boleh tanya saya, kamu boleh tanya pensyarah-pensyarah lain dan sebagainya. Okey.
Kita nak berhentikan kita punya rakaman macam mana? Okey. Stop recording. So kita punya record ni ada kat mana? Tekan dulu. Okey. Okey, saya dah stop recording.